Ada yang left the meeting dah. Janganlah, masuk balik. Okay, it's recorded now. Okay, kita recap balik perkara yang kita belajar pada Khamis lepas berkenaan coordinate geometry. Saya harap kamu dapat ingat berkenaan straight line, the equation of the straight line lah. Banyak formula untuk kamu ingat untuk chapter ni. Kalau berkenaan appendix, saya rasa kami wajar berilah kalau saya yang buat soalan lah. Okay. Distance, formula distance mudah je. Okay, kita tengok secara seimbas lalu. Berkenaan distance, okay. Apa tu, midpoint midpoint antara dua titik. Kemudian dalam bentuk nisbah ada dua, internal dengan external. Okay. Kalau internal tambah, kalau external tolak. Kemudian ada juga equation of the straight line, kita dah discuss minggu lepas, iaitu persamaan gradient form. Lepas tu kita ada standard form ax plus by plus c equals to 0 dan juga intercept form x per a plus y per b kita sama dengan 1. Maka a adalah x intercept dan b adalah y intercept. Okay. Seterusnya adalah aplikasi lah. Okay, berkenaan straight line. Kalau parallel maka cerunya sama. Kalau perpendicular, serenjang, maka hasil darab antara M1 dengan M2 adalah negatif 1. Kalau parallel, gradient dia sama. Kemudian kita ada juga recap, ialah jarak shortest distance atau kita panggil perpendicular distance daripada satu titik kepada garis tersebut. Garis lurus tersebut. Dah tahu jarak, lepas tu banyaklah soalan aplikasi yang boleh digunakan kat sini. Okay. Kita teruskan untuk konten hari ini. Kita akan fokus kepada circle sahaja. Buat masa sekarang, saya rasa hari ini macam nak habis awal sikit lah. Saya cuba. Sebab apa? Sebab circle dia tak ada directrix, dia tak ada fokus. So, bermula daripada parabola, ellipse dan hyperbola, dia ada fokus, dia ada directrix. Dan saya rasa lagi cantik kalau saya bagi tahu sekaligus pada hari Khamis ini. Saya nak tanya, saya dah tanya dah kelas sebelum ni, saya nak feedback daripada kamu semua. Kamu suka buat Khamis ni sebab kita ada lecture dan kita ada quiz. Kamu prefer buat quiz dulu ke atau lecture dulu? Lecture. Boleh tak saya buat survey? Lecture. Okey, ni menarik. Sebab apa? Yang kelas sebelum ni dia nak buat quiz dulu, yang kamu nak buat lecture dulu. Tapi untuk nak bagi supaya adil, izinkan saya tanya soalan dalam Google Classroom kamu. In case kalau kamu lupa Google Classroom code kamu, saya share lah balik. Saya dah cakap kan minta jawab. Okay, saya share Google Classroom code. Masuk login attendance kamu lah, jawab soalan attendance dan saya akan tanya soalan quiz dulu atau lecture dulu. Ambil masa jawab sekejap je sebab ni first time kita. Quiz or lecture first? Okay, short answer, multiple choice. Terpulang lah hak, tapi saya akan ambil yang majority. Okay, saya bertanya sekarang. Bolehlah jawab 1 minit je. Asking. Okay, dia tengah buat soalan. Okay, saya dah tanya. Ambil masa jawab je.
Okey, masih seri satu-satu. Baru satu. Kita tunggu je. Tolong jawab je Baru 2 orang jawab. Kalau satu-satu bukan majoriti lah. Alah. Okey, lecture mendahului. Lebih separuh, saya accept lah. Okey, lecture menang lecture majoriti lebih daripada separuh. Sekarang ni 18, kelas kamu lebih 34. Ada 9 orang tak jawab lagi. Tapi dah majoriti lah. 21 lecture. Okey. Terima kasih kerana menjawab. Okey, maka kalau kamu nak lecture dulu, maka kita akan ada lecture daripada pukul 4 sampai 5.30. Jadi kita akan mula kuis pada pukul 5.30. Berjangka masa kuis adalah dalam 10 ke 15 minit masa menjawab. Bergantung kepada Puan Intan buat soalan berapa panjang lah. 10 ke 15 minit, tetapi masa untuk download soalan, masa untuk submit soalan mestilah dikira. Maka daripada 5.30 sampai pukul 6. Ada soalan? Tak ada Clear. Hari ni ke sir? Tak, Khamis. Saya kata Khamis. Oh, tak dengar tadi. Sorry. It's okay. Cemas Okay. Okay, soalan daripada kawan kamu objektif ke subjektif? Kalau nak kata, saya tak tahu, Madam Intan kata dia nak buat objektif. Dia nak buat objektif lah, dia cakap tapi soalan tak siap lagi pun. Boleh? Dia cakap objektif lah. Tapi kalau saya prefer subjektif lah. Terpulanglah kepada dia yang buat. Macam saya cakap, khusus ni 2 orang. Jadi bukannya keputusan boleh daripada saya seorang. Dia cakap nak objektif. Dan saya pula malas nak argue. Okay. Kita balik kepada kuliah Alamak. Aduh, lari pula setting. Sekejap Okay. And now, tie screen. Okay. Harap semua boleh nampak. Okay, kita mulakan dengan bulatan Semua tahu pasal bulatan. All of you know about circle. Now we start first with the introduction. Between parabola, circle, ellipse dengan hyperbola. So ini bentuk asas dia. Circle dia mestilah bulatan yang cantik, radius dia semua sama. Tetapi tidak pula untuk parabola, ellipse dan hyperbola. Ellipse ni boleh kata dalam bahasa Melayu dia macam bujur lah. Ellipse ni dia punya jejari tidak sama. Hyperbola, parabola ada hampir sama tetapi dia tak ada radius. Dia orang panggil sebagai focus dengan directrix. Okay, yang tu kita akan cover lebih hari Khamis ni, tetapi kita fokus kepada circle. Okay, secara kasarnya, okay, katakan ni koordinat paksi X dengan paksi Y, ini adalah asalan dengan 0, 0. Okay,
maka kita tahu dalam circle ada pusat, dia ada jejari. Katakan kita ada, okay, dia guna huruf apa, saya nak follow sama. Standard form of the circle, ini X tolak H kuasa 2 tambah Y tolak K kuasa 2 sama dengan R squared. Okay. HK is the center dan R of course is the radius. If your point of origin or center is 0, 0, asalan, jadi circle kita akan, katalah kita ambil satu contoh. Katakan saya ada equation of a circle X tolak kosong kuasa 2 tambah Y tolak kosong kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2. Jadi, dia memberi gambaran di sini bahawa center ialah koordinat dia kosong, kosong. Radius dia berapa? Ialah 2. Suppose you need to sketch this example ke dalam paksi X dengan paksi Y yang saya tunjuk ke atas ni. Okey, saya dah tanda dah. Center dia di sini, kosong, kosong. Kamu bolehlah sketch. Sketch ni apa beza dengan draw adalah dia punya tak payah ikut ukuran betul-betul, hanya sketch sehabis baik. Sebab radius adalah 2, so cukuplah saya tulis sampai at least ni boleh nampak dah lah 3, sorry. Tanda dia punya diameter di sini. Okay, kalau kamu tengok diameter dia adalah 4 unit dan radius dia adalah 2 unit. Kosong-kosong ni adalah dia punya midpoint dia. Kita dah tahu dah macam mana formula midpoint, nanti kita boleh cari. Sekarang ni kita nak sketch je. Huduh sikit tak apa, jangan huduh sangat. Dan kita mulalah lukis. Buruk sangat ni. Baru cakap nak huduh sikit, dah huduh sangat. Okey, 2. Okey, sorry tak kena lain. Ui, cantik. Alright. Kebetulan software dia ada. Lebih kurang lah. Okey, so bila nak melakar, saya cadangkan kalau kamu ada orang panggil jangka lukis, gunalah jangka lukis. Sebab agak sukar untuk kita lukis bulatan betul-betul. So ini adalah sketching of a circle with the center of 0, 0 dengan radius 2. Okey. Kita cuba tengok contoh yang seterusnya. Nanti kita buat tutorial sikit. Okey. Write the equation of a circle in the standard form. Ingat balik, standard form adalah X tolak H kuasa 2 tambah Y tolak K kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Okey, untuk contoh A di sebelah, dia bagi tahu center dia negative 2, 5 dan juga radius dia sama dengan 7. Okey, tadi senang je. Pertama sekali, identify what is your HK. Sekejap. Saya takut kamu yang WhatsApp. Oh, bukan. Okay, HK is negative 2, 5 dan radius is 7. Okay, jadi masukkan dalam equation tu balik, dapatlah dia punya equation of standard form dia. Jadi ambil lah X tolak negative 2 tutup kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2. Simplify it to be X plus 2 squared plus Y minus 5 squared equals to 49. Okay, this will be your equation. Okay, tidak habis setakat itu. Cuba kita lakarkan. Okay.
Sekarang ni, your punya center of origin, center you, bukannya kosong-kosong dah. Jadi kamu kena agak-agak negatif 1, negatif 2, 5 tak cukup. Okay, saya atas sikit. Dah lah dia punya radius 7. Okay lah, saya cuba buat sehabis baik lah atas dalam atas skrin ni. Negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5. So dia punya center katakan sini. Ni adalah titik negatif 2, 5. Radius dia ialah 7. Jadi kalau kita boleh buat mana-mana dulu. Kalau negatif 2, kita tambahlah 7. Negatif 2 tambah 7 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. So besar juga ni. Negatif 2, 7. 5 tolak 7 sampai negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Okey, saya lakar je minta maaf kalau buruk Yang ni pula negatif 2, kita tolak lagi 7, jadi negatif 9. So dia sampai negatif 9. Saya tak sampai lah ni. Boleh kalau saya alih lah. Mak ai. Besar lah. Alright. Sinilah agak-agak. Okay, atas pula memang saya tak cukup lah. Okay, so kalau kita nak melakar, maka lebih kurang macam ni. Sorry tak ikut skala, jangan marah. Alright, nanti kamu guna protect yang kelukis So diameter 7. So macam mana nak cari diameter ni? Pertama sekali, okay, negatif 2, 5. Tadi sudah saya cakap, center ni adalah midpoint antara diameter tersebut. Jadi kamu boleh ambil negatif 2 ni, kamu tambah tolak 7. So untuk paksi X lah, ni untuk X. Kalau Y, 5 tambah tolak 7. Jadi dia ada 2X lah kat situ. Kita tanda kat ujung tu. Jadi yang pertama, X pertama ialah negatif 2 tambah 7, 5. Satu lagi negatif 2 tolak 7, negatif 9. Ada 2 lah. Lepas tu saya tanda negatif 9 kat sini dengan 5. Satu lagi pula, 5 campur 7, 12 paksi Y. Satu lagi 5 tolak 7, negatif 2. So negatif tu satu lagi dekat atas 12. Okay. Saya tak tahu, kalau ada soalan sketching, macam mana Madam Intan nak tanya kalau objektif? I'm not sure about that lah. Tetapi video dia tunjuk banyak pasal sketching juga. Okay. Ada soalan setakat ini? Tiada. Macam tu kita teruskan dengan jawab soalan tutorial sekejap. Ke saya tutup mic ni? Tak. Dengar. Sorry. Saya takut pernah jadi. Okay. Okay. Silap. Cuba jawab soalan ni Soalan 9. Soalan 8 kamu kena lukis kan. Nanti ambil masa untuk kamu lukis. Okay. Just kita boleh tengok untuk 8A. Okay, untuk 8A kamu lakar nantilah Tetapi kita boleh tengok yang paling penting sekarang ni sebelum kamu melakar, kamu kena tahu dulu dia punya equation ni dalam standard form. Okay, so ni dah dalam standard form. However, the center right now
ialah kalau X tolak kosong, Y tolak kosong, jadilah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, S center dia sama dengan kosong kosong, maka R dia pula radius ialah 36 sama dengan, kita tukar dulu kepada bentuk ni, X tolak H kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa, Y tolak K kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Okey. Maka R kuasa 2 sama dengan 36, R sama dengan 6 tambah tolak 6 lah, sampai radius dia 6. Okey, itu yang penting untuk kita tahu. Untuk B pula, dia punya center dia adalah 1 dan juga negatif 2. Jangan ambil terus negatif 1 tu. Dia sebenarnya, hati-hati kat sini, X tolak H. Kita compare X tolak 1 kuasa 2. Maka H sama dengan 1 tambah Y tolak K kuasa 2. Kita compare kat sini, Y tambah 2 kuasa 2. Jadi K sama dengan negatif 2. R pula, sama dengan 25. Mana? R kuasa 2, 25. Maka R sama dengan 5. Itu je. Okay. Find the equation untuk nombor 9. Okay. Saya akan buat B, kamu buat A dulu. Sebab A senang, saya nak kamu buat kejap. B saya akan tunjuk. Saya akan tunjuk B. Mungkin boleh ikut saya sembang untuk C dengan D juga. Tapi A sangat senang, saya nak kamu buat dululah. Lepas tu mungkin salah seorang boleh bagi tahu kod apa dia punya equation. Untuk A dulu, saya nak tahu jawapan, please. Jangan ambil masa lama sangat untuk A sebab A memang agak simple. Once you already know what is your X tolak H kuasa 2 tambah Y tolak K kuasa 2 sama dengan R kuasa 2, dapat dah tahu cepat. Siapa dah dapat, beritahu saya. Dah dapat lagi ke? Come on guys, girls. Oh, jawab kat situ. Nasib baik saya buka Google ni. Apa ni? Chat dia. Saya baca sekejap. X tolak 2 sama dengan 3, silap 1. Y, okay. So jawapan kamu saya jangan jawab dengan chat kalau boleh lepas ni. Sebab saya kan saya tu buka skrin tu, saya tak nampak lah. Tapi tak apa. Saya jawab. Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. Okay, let's check the question back. Okay. No. Okay. Kawan kamu jawab. Okay, jawapan dia ialah X minus 2 squared plus Y minus 1 squared equals to 3 squared. Y minus 8. Sekejap, saya tengok balik jawapan kamu ni. Plus.
Dia plus. Okay. Jadi positif. Thank you. So positif, betul. So cara ni sama macam yang kita dah buat tadi. Okay, tahniah, saya tak rasa quick check dah betul dah ni. Alright. Kita teruskan dengan soalan B. Okay. Soalan B sekarang ni center ada origin. Bila cakap origin, maka origin adalah kosong-kosong. So center dia ialah kosong-kosong. Sekarang ni dia tak bagi tahu radius. Tetapi dia bagi tahu point lain ialah pass through 47. So kita jangan cemas, kita relax je. Kita ambil x minus 0 squared plus y minus 0 squared equals to r squared. Kita biarkan r sebagai unknown dulu. So x squared plus y squared equals to r squared. Kita boleh tahu nilai radius sebab dia cakap passes through 47. Jadi kita let our x, maksudnya 47 ni termasuk point 47 ni dia tertakluk ke dalam persamaan ini, persamaan bulatan ini. Jadi kita masuklah let x equals to 4 and y equals to 7. So 4 squared plus 7 squared equals to r squared. R squared will be 16 plus 49 equals to 65. Okay, saya double check. 16 tambah 49, 16, 1, 2, 3, 4, 9, 65. Jadilah persamaan equation kamu x squared plus y squared equals to 65. Inilah jawapan dia. Okay. Kita teruskan dengan C. Alright. Tadi saya dah ajar macam mana kita nak estimate radius daripada diameter. Diameter ni 2 kali R kan. Diameter itu sudah tu R. Jadi sama juga kita ambil. Okay, dia sekarang ni keyword dia ialah end point. Titik hujung diameter yang diberi adalah P and Q. Q adalah 7/5. Okey. Nak cari radius. Sekarang ni sama juga. Kita tak tahu sekarang ni lah kita tak tahu center dan kita tak tahu radius. Tetapi dia bagi tahu endpoint diameter. Jadi macam mana kita nak tahu center dia? Ada siapa-siapa boleh bagi feedback? Ulang balik. Cari titik tengah. Okey, cari titik tengah Jadi kita cari midpoint. Jadi midpoint untuk diameter ni kita guna formula midpoint yang dah kita belajar pada minggu lepas. Okey, betul lah tu. Nanti saya tanya pula untuk macam mana nak cari radius. Midpoint ialah apa ni center ni? Bolehlah saya masukkan dulu center or midpoint dia lah Midpoint diameter tersebut adalah x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2. Jangan confuse dengan distance Jadi negative 1 plus 7 over 2 for the x's and y 3 plus minus 5 over 2 6 over 2 minus 2 over 2. Jadi center dia ialah HK dia adalah 3 dan juga negatif 1. Okay, center for the center. Okay, radius pula apa idea kamu? Distance. Distance thank you. Distance. Jadi formula distance ialah square root x1 minus x2 squared plus y1 minus y2 squared.
Okay, so masukkan dalam persamaan. Jadi kita tahulah, okay, distance dia. Okay, sejuk. Okay, jadi x1 minus x2, okay, square root, kita ambil lah mana-mana lah, negative 1 minus 7 squared plus 3 minus minus 5 squared. Square root negative 8 squared plus 8 squared equals to 64 plus 64. Square root 128. Okey. Jadi kita dah siap cari HK dia dan kita dah siap cari radius dia, maka kita masuklah ke dalam standard form. X minus 3 squared plus y minus minus 1 squared equals to square root 128 squared. Hasil dia simplify x minus 3 squared plus y plus 1 squared equals to 128. This will be your final answer. Sir, Ya saya. bukan yang saya cari tu distance antara P dan Q Saya Oh. bagi dua kau. Tak bagi dua kau. Betul. Tu kira diameter kan? Itu diameter lah kan. So kita kena Kita bahagi. bagi dua. Oi, sedap so. Bahagi dua. Astagfirullahaladzim. Alright, betul. Terima kasih. So, maksudnya kat sini kita kena square root 28 ni. Sekejap, saya kena check balik So, yang ni radius dia ialah square root 128 bahagi 2. Lama saya tak cakap Penang. Orang tahu. Okay, bahagi 2. Jadi, saya kena check balik dekat sini. Bukan kat simplify ni, dekat sini. 128 per 2 kuasa 2. Baru cantik. Okay, so radius ni diameter rupanya. Ni bukan radius lah ni. So kita kena modify sikit, kita bahagi 2 kat sini. Saya hati-hati tadi, saya cuba untuk kurungan per 2 dan kita kuasa 2. Dan barulah kita simplify. Tambah y tambah 1 kuasa 2 sama dengan ni jadi 128 bahagi 4. Simplify lagi. Y tambah 1 kuasa 2, 128 bagi 4 sama dengan 32. Alright. Betul. Saya main congak je ni. Betul. Alright, ada soalan? Tak ada. Sir, Ya saya. kalau saya cari distance daripada HK, saya ambil lah P HK distance. Boleh juga ke? Boleh juga. Kalau maksudnya maksud kamu kat sini ialah untuk yang formula distance ni kamu cari daripada titik H kepada mana-mana titik. Betul? Betul. Boleh? Saya rasa tak ada masalah. Dia still akan dapat yang sama tapi tak payah bahagi 2. Betul? Boleh. Jawapan saya boleh. Garanti dapat. Boleh guna cara tu. So cuba verify sama tak dengan jawapan ni. Okay, sebelum kita berhenti rehat, saya nak habiskan juga untuk D, tapi saya cuma nak bagi tahu ni je. Saya takkan solve untuk kamu. Apakah maksud tangent to the x-axis? Okay. Tangent to the x-axis, yang tu yang mungkin saya rasa ramai yang tidak pasti apakah itu. Maka, okay. Ni x-axis, ini adalah y-axis. Maksud tangent to x-axis dan kata nama lain menyentuh
x-axis. Alright. So dia boleh jadi macam ini, contoh. Warna lain lah. Dia tak cakap sentuh kat mana, tapi dia mesti sentuh sini. Jadi nilai bila dia sentuh x, dia mesti ada y sama dengan kosong. Maksudnya nilai x ni saya tak tahu apa dia. Tetapi yang saya boleh guarantee ialah dia ada satu titik, one point, such that it becomes x 0. Mesti ada benda tu. Kalau dia tak menyentuh, dia jadi macam ni. Dia tak sentuh lah. Ini contoh tidak menyentuh. Untuk yang menyentuh, yang warna biru tu, saya tak buat lagi soalan ni, tetapi saya guarantee kalau dia menyentuh x, dia ada titik koordinat ini. Jadi sekarang ni kita dah ada radius. Kita tak ada radius, kita ada center. So kita boleh ambil, nanti Soh habiskan x minus 7 squared plus y plus 3 squared equals to r squared. Tetapi kita tak tahu r ni, kita cubalah masuk nilai when y equals to 0. InsyaAllah kita boleh tahu apakah radius dia. Okay. Kita berhenti rehat sekejap dalam 2 minit. Sebelum kita proceed dengan completing the square. Okey, kita balik semula pada lecture. Okey. Sekarang ni kita akan menyelesaikan soalan yang memerlukan untuk kita completing the square. Saya rasa waktu kamu kuliah basic math dulu dah belajar dah completing the square. Okey. Sekarang ni untuk soalan begini ialah A equals to x squared plus 2x plus y squared minus 4y equals to 5. Okay, untuk soalan ni kita ada masalah sikit sebab kita ada variable x dengan y, bukannya x squared dengan y squared. Untuk standard form, untuk cari center dengan radius kita kena dalam bentuk standard form, dan untuk dalam bentuk standard form dia tak ada x dengan y, dia ada x kuasa 2 dengan y kuasa 2 sahaja. Maka kita fokus kat yang pertama ni dulu Okay, x squared plus 2x. Menggunakan cara completing the square, kita kena tukar dia kepada
sesuatu bentuk. Jadi sebagai refreshment okey. X squared plus 2x ni dia sebenarnya bentuk, kalau bentuk standard form of quadratic equation, kita nak tukar dia kepada bentuk ax squared plus bx plus c equals to 0. So dalam kes ni, x kamu a adalah 1 dan b adalah 2 dan c sama dengan 0. Okey, jadi daripada bentuk ax squared plus bx plus c ni, untuk completing the square, kita nak tukar dia ke dalam bentuk sedemikian. X plus d squared plus e sama dengan 0. Okey, ni cara saya lah. Kalau basic math dulu saya tak tahu kamu belajar macam mana. Dia ada pendekatan yang berbeza. Tetapi saya nak menggunakan pendekatan inilah. D sama dengan B over 2A dan E pula adalah C minus B kuasa 2 over 4A. Dalam kes ini, C kamu adalah kosong, jadi boleh juga disimpulkan sebagai E sama dengan negatif B squared over 4A. Video Madam Intan saya tak tengok lah. Kalau kamu nak guna cara dia pun boleh ikut kan. Okey. Dalam kes sekarang ialah kita nak transform x squared plus 2x first. Okey. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 2. Jadi kita nak tukarkan dalam bentuk ni, kita dah tahu dia akan jadi bentuk 1 X tambah D tutup kurungan squared plus E sama dengan 0. Okey. D pula adalah B, 2 over 2 kali 1, maka jadi 1. E pula adalah negatif B squared, jadi negatif 2 squared over 4 times 1. Jadilah tolak 1. Kita tulis balik dalam persamaan dia, dia jadi 1 X tambah 1 squared tolak 1. Simplified, jadilah tak ada 1 ni, X tambah 1 squared minus 1. Kita dah selesai untuk yang bahagian x squared plus 2x. Sekarang ni y kuasa 2 tolak 4y. Sama juga saya guna a dia berapa? A dia 1. Jadi d dia berapa? D sama dengan negatif 4 over 2 times 1 sama dengan negatif 2. Dan E pula adalah negatif 4 squared over 4 over 1. Jadi negatif 16 bagi 4 sama dengan tolak 4. Jadilah 1 Y minus 2 squared minus 4. Okey, selalunya kalau dah siapkan completing the square ni, saya akan semak adakah kita dapat balik yang seperti atas. So kalau ni dia jadi x squared plus 2x plus 1 minus 1. So okey, betul, dapatlah x squared plus 2x. Yang ni pula, ni akan jadi y squared minus 4y plus 4 minus 4. Dapatlah ini balik. So betul lah completing the square saya. Kita ambil lah bahagian ini dengan bahagian ini.
Jadi masuk balik ke dalam persamaan di atas. Mungkin saya kena cari cara lain kot kalau kamu rasa cara ni complicated lah. Okay, daripada sini kita transform dia jadi x squared. Sorry. Dia jadi x plus 1 squared minus 1. Lepas tu kita tambah y minus 2 squared minus 4 equals to 5. Kita pindah-pindah. Negatif 1 ke kanan, negatif 4 ke kanan. Jadilah tinggal x plus 1 squared tambah y minus 2 squared equals to 5 plus 5 equals to 10. Tak menjawab soalan lagi. Dia cakap center dia berapa. HK dia adalah minus 1 dengan 2. Radius dia pula, okay, 10 ni sama dengan R kuasa 2. Maka R sama dengan square root of 10. Untuk soalan ini, tak kisahlah kamu nak guna yang completing the square yang mana. Kamu completekan the square, jadilah dia ke dalam bentuk yang demikian, iaitu bentuk ini yang saya masukkan. A x plus t squared plus e. Dia nak yang ni, kamu tukar kepada ini supaya kita ada tahu dia punya center dia. Okay. Ada soalan setakat ni? Point dia ialah, please remember how you complete the square. Dan bolehlah kita jawab soalan ni. Kalau kamu tak ingat, revise balik. Sir, Ya, saya. kena completing the square dua-dua ke? X dengan Y ke? Betul, kena dua-dua. Okay, Kena dua-dua. Sebab dia dua variable yang berbeza awak. Satu X, satu Y. Okey. Ada soalan lain sebelum kita cuba jawab? Okey. Kalau tiada, cuba jawab nombor 10 A. Saya bagi masa dalam 3 minit. A ya. Complete the square. Okay, sama-sama sambil buat lah. Awak nak potong, saya potong lah.
Untuk Y pula. Soalan ni sama tadi ke? Lain. Saya ingat sama. Okay. Teruskan ya. Empat. Empat per 2 kali 1 jadilah 2. I pula negatif tolak 4 kuasa 2 per 4 kali 1 4A sama dengan negatif 16 over 4 equals to negatif 4. Jadilah Y tambah 2 kuasa 2 tolak 4. Okay, saya dah siap completing the square untuk bahagian saya. Jadilah X tolak 1 kuasa 2 tolak 1 tambah Y tambah 2 kuasa 2 tolak 4. Dan saya masuk balik kepada equation di atas. Tambah 1 sama dengan kosong. Equation ni yang saya masukkan tadi. Kita ganti ke dalam. Okay, kita simplify. Jadilah X minus 1 squared plus Y plus 2 squared. Minus 1 plus 1, 0, negative 4 equals to 0. Kita tukar kepada standard form dia menjadi X minus 1 squared plus Y plus 2 squared equals to 4. Jadi jawapan dia ialah 1 minus 2. The radius will be 2. Ada tak yang dapat sama dengan saya? Dapat. Okey, Tania. Boleh teruskan nanti untuk soalan yang selepas itulah. Ya. Okey, kita bagi masa 1 minit lagi untuk kawan kamu wrap up. Saya tunjuk jawapan saya balik. Boleh saya tanya apa tu yang jawab tadi ni, apa nama? Wan Iliana Nousna, kamu guna completing the square cara sama dengan saya ke atau lain? Cara sama. Cara sama? Oh, yang tu kamu guna yang saya ajar ke atau Dr. Khairul ajar? Yang doktor baru ajar. Oh, Dr. Khairul ajar macam mana? Yang Dr. Khairul tak ada lagi yang ambil D dengan E. Sampai C je kita orang belajar. Sampai C je? Okey, tak apa. Tak kisahlah guna cara saya atau saya tak tahu cara diorang lah. Saya guna cara ni. Terpulang ya? Boleh dapat. Okey, kita setengah minit lagi untuk kawan kamu wrap up soalan ini. Ni first time saya ajar teknikal mat diploma. Mereka cakap, ni sambil kamu buat lah. Mereka cakap applied calculus degree dicantumkan kepada satu chapter, iaitu inilah. Chapter 1 kamu sangat panjang. Banyak benda nak kena ingat. Kalau tak ingat formula pun kena ingat cara buat, betul. Mungkin kami akan bagi formula, tetapi nak buat tu banyak.
Saya terkejut dengan banyaknya. Patutlah dia orang kata banyak. Kata apa? Dia orang kata susah. Saya kata apa yang susahnya? Rupanya susah pasal banyak. Okay. Kita mungkin akan buat lagi satu lagi sebelum untuk kamu dengan saya rehat lah. Orang panggil point of intersection ya. Kita tengok balik kuliah. Ingat yang ni by completing the square insya settle dah. Kalau kamu tahu completing the square. Alright. Kita mula balik slow-slow. Okay. Intersection. Titik pintasan. Okay. Dia ada dua jenis pintasan. Intersections between two circles dan juga intersection dengan garisan, garis lurus. So ini gambar rajah dia. Itu tangent line. Tangent line tadi saya kata tangent menyentuh. Dalam konsep tangent line kepada circle ni ialah tangent with a perpendicular kecerunan. Sebab disentuh tu mestilah dia perpendicular dengan center HK. Jadi ada beberapa properties yang wajar yang kita boleh nak ingat kat sini lah. Kalau distance dia kurang daripada hasil tambah radius antara dua bulatan, maka terdapat dua titik intersection. Jika distance dia lebih besar daripada hasil tambah dua radius dua circle tersebut, maka tiada titik persilangan, dan jika dia sama, maka dia hanya menyentuh pada satu titik. Ini properties lah yang untuk kamu ingatlah nak kata. Okey, kalau kamu boleh refer balik pengajaran minggu lepas, iaitu the perpendicular distance. Perpendicular distance diberi antara formula D equals to the modulus of AH plus BK plus C over the square root of A squared plus B squared. Tetapi point dia kat sini, kalau dia kurang daripada radius, kali ni dia satu bulatan je. Jadi kalau kurang dari radius, maka dia menyentuh dua titik. Kalau dia lebih daripada radius, dia tidak menyentuh, dia tidak intersect, dan jika sama, hanya ada satu intersection point. So dia hampir sama dengan atas, cuma beza dia yang ni guna formula distance sahaja semata-mata, yang ni pula guna formula point tu garis lurus tu, point to align. So point dekat sini ialah titik tengah bulatan tersebut. Alright, bla bla bla. Ini kalau kita nak cari titik persilangan, yang ni simple je. Kamu masuk properties tu, kurang dua titik persilangan, lebih tidak bersilang, kalau sama satu titik persilangan. Saya lebih tertarik nak menjawab kepada soalan dalam tutorial. Okay, kita mulakan dengan soalan 11. Alright. Find the coordinate of the point of intersection between the circle and the straight line. Okay, straight line. Jadi dia tangent to the line lah. So saya tulis balik persamaan dia. X squared plus y squared plus 8x plus 2y minus 8 equals to 0. Okay, again ada elemen completing the square kat sini yang saya tak nak buat sekarang. Tetapi sekarang ni ialah dia straight line lagi satu, y minus 7x equals to 2. Nak solve dia, actually it's much simpler than you think. Tak perlu pun nak tukar kepada standard form. You boleh tukar, tak ada masalah. Tetapi bagi saya, dia bukannya tanya berapakah titik persilangan. Dia bukan tanya tu, dia nak tahu direct coordinate. Jadi idea dia ni ialah kita boleh guna kaedah substitution. Kita ganti nilai ke dalam. So kita nak ganti nilai apa? Daripada, okay, kita ada dua equation kat sini. Equation kedua, saya jadikan y minus 7x equals to 2, y sama dengan 2 tambah 7x. 2 into 1.
Okay, jadi kita masuklah x squared plus 2 plus 7x squared 8x plus 2 plus 7x minus 8 equals to 0. Nampak panjang tetapi dia tidaklah susah. Mungkin dia algebra kena hati-hatilah kat sini x squared plus 4 plus 2 times 7, 14 times 2, 28x plus 49x squared plus 8x plus 4 plus 14x minus 8 equals to 0. Tu dia. $50x squared, kita kumpulkan x squared dengan x squared. Kemudian kita kumpulkan x, 28 plus 8 plus 14. Jadi 50x 4 plus 4, 8 minus 8 equals to 0. So kita dah dapat macam ni. You boleh masuk dalam calculator, you pun boleh selesaikan secara manual. Dia jadi ini. X plus 1 equals to 0. Jadi kita ada titik nilai x, satu x sama dengan kosong, or x2 equals to minus 1. Okay, sekarang ni kita dah tahu nilai x, kita nak cari nilai y. Dan kita masukkan nilai y ke dalam equation ini. Atau yang di atas, tak kisahlah. Tapi saya masukkan yang y. Y1, bila x sama dengan kosong, dia jadi y1 sama dengan 2. Kalau x2 sama dengan negatif 1, 2 tambah negatif 7 jadi negatif 5. Okay, jadi titik coordinate of intersections, intersection point, kita ada dua. Yang pertama ialah titik 0,2. Yang kedua pula adalah titik negatif 1, negatif 5. So soalan ni tidak perlu kamu ingat property mana-mana. Dia perlukan kamu untuk gunakan kaedah substitution. Ada soalan? So daripada sini kita dah tahu straight line tersebut akan bersilang dengan circle ini pada dua titik. Persamaan serentak betul. Ya. Syahir nak tanya buka mic. Apa ni? Siapa buka mic? Ada orang terbuka mic ke? Ada noise? Tak. Okey. Saya teruskan balik ya. Okey. Alright. Kita buat soalan last untuk hari ni lah. Soalan 13 kita KIV hari Khamis. Clear canvas. Alright. Soalan nombor 12 kamu buat dulu. Tapi sama juga dia persamaan serentak. Cuma persamaan serentak ni sedikit mencabar. Dia ada dalam nota. Okay, saya tunjuk nota sekejap. Tapi dalam nota pun kalau tak silap saya digunakan persamaan serentak. Ini passing through 3 points. Tak, ni parabola dah. Ni tangent to the circle. Alright, tak apa. Macam tak ada. Okay, cuba tengok 19. Okay.
Soalan nombor 12. Kita ada persamaan x squared plus y squared minus 4x plus 6y minus 12 equals to 0. Satu lagi pula. X squared plus y squared minus 5x plus 3y minus 4 equals to 0. Persamaan pertama dan persamaan kedua. And luckily for this one, kita berjaya dapat koefisien yang ni dengan yang ni. Untuk x squared dengan y squared sama. Jadi kita tak perlu ubah apa-apa kat sini. Kita boleh tolak dulu persamaan pertama dengan persamaan kedua. Jadi 1 tolak 2 kita dah hapuskan x squared. Kita tak hapuskan lagi yang x. Tolak 4 tambah 5 jadi x. 6 tolak ni tambah 3y. Jadi x tambah 3y. Satu lagi tolak 12 tambah 4 jadi negative 8 equals to 0. Okay, saya double check. Tolak 4 tambah 5 x. 6 tolak 3, 3y, tolak 12 tambah 4 jadi negatif 8. Okey. Jadi x tambah 3y sama dengan 8. Boleh ke jawab soalan ni? Pada masa sekarang tak boleh. Dia ada 2 Mungkin kena guna kaedah penggantian. Okey. Saya rasa saya nak stop kat soalan ni sebab dia kena completing the square dulu. Complicated Dia tak complicated, dia panjang. Macam mana kalau kita nak tahu dia kena guna completing the square atau tak? Okey, sebab saya tengok yang ni dia kena tukar kepada standard form dulu awak supaya dia ada dalam bentuk ini. Saya tunjuk Satu ni memang kena completing the square lah, saya dah tak larat. Okey, kenapa saya rasa dia kena guna completing the square? Sebab kita nak hapuskan xy ni dulu supaya di dalam bentuk x tolak h squared plus y tolak k squared sama dengan r squared. Dia sama dengan satu nilai integer kat sini lah. So, bayangkan yang nombor 2 pun kita tukar. Dia jadi x minus h2 squared plus y minus k2 squared sama dengan r2 squared. So kita dah hilangkan satu nilai x dengan y kat situ. At the end kamu akan dapat satu nilai dalam lebih kurang dalam bentuk ini. X squared plus y squared sama dengan satu integer. Saya ambil s, nilai s squared. Bukan square lah, S1. Okay, kita dah simplify. Satu lagi kita dapat dalam bentuk X squared plus Y squared sama dengan S2. Daripada sini, kita boleh dapat nilai yang berbeza nanti. So, saya rasa kena completing the square dululah. So, saya KIV dulu soalan ni lah. So, sorry tak dapat jawab lagi. Bukan tak dapat masa saya dah tak larat, saya dah cakap. Okay. So nanti ada masa untuk soalan nombor 12 nanti sebagai kerja rumah kamu. Cuba kita masukkan yang x squared plus y squared minus 4x ni. Okay, saya nak kamu tukar kepada standard form. Nanti saya nak tengok jawapan dia apa. Saya pun akan buat lah, jangan risaulah. Bukannya saya suruh kamu buat, saya tak buat langsung. Yang second one pun kita tukar kepada standard form. Nanti kita tengok boleh tak dia dapat nilai yang lebih mudah. Okay. So ada soalan lain tak yang berkenaan hari ni atau nak tanya pasal persiapan kuis? Kalau tak saya nak berhenti rehat dululah. Saya minta maaf hari ni. Nak tanya, kuis berapa soalan? Itu soalan tu again saya tak dapat jawab awak sebab Puan Intan yang buat soalan. Tetapi saya janjilah dengan kamu semua, esok saya tanya dia berapa soalan. Sebab, kenapa saya nak kena tahu? Sebab saya nak tahu berapa minit.
Tapi saya garanti lah kalau saya tanya dia sekarang, dia mesti akan cakap tak buat lagi lah. So selalunya lecturer sebab mereka sibuk, jadi saya rasa esok baru kita boleh tahulah. Jangan risau pasal tu lagi. Pasal berapa soalan, berapa masa, saya akan bagi tahu kamu esok. Boleh? Okay? Okey sir. So sabar. Kita bagi ruang kepada beliau untuk rangka soalan. Buat masa sekarang, saya nak kamu fokus dulu kepada koordinat geometri 1.1. Okay? Khamis ni kamu nak lecture dulu. So, tapi kalau lecture dulu, make sure fokus lah juga kepada lecture dulu Khamis ni. Barulah kita pergi ke quiz. Alright. Kalau tak ada soalan berbangkit, hari ni saya kelas 2, jadi tak first time kelas 2, 4 jam. Tak biasa lagi lah, nanti insyaAllah Khamis ni saya lebih kuat lah kot. Okay, terima kasih semua, saya harap kamu study baik-baik, quiz kita score, nanti test pun kita score, final exam pun kita score. Okay, terima kasih semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berehat semua, selamat datang. Terima kasih Doktor. Sama-sama.